Ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Atas wajah, atas jalan meliputi, atas jalan tafsil satu persatu, dengan ketiadaan tersembunyi, dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Ini sambungan sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ke-9, sifat ilmu. Sifat ilmu ni sifat yang maujud, yang sedia kala. Sifat ilmu Allah sedia kala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kesemuanya qadimah, sedia kala. Zat Allah zat yang qadim. Sifat Allah semuanya sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala. Yang sedia kala, yang wajib ada adalah zat dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib ada tu yang wajib pada akal kita. Zat Allah, sifat Allah wajib ada pada akal kita. Kalau tiada zat Allah, tiada sifat Allah, akal tidak terima sama sekali. Jadi zat Allah, sifat Allah yang sedia kala wajib ada. Jadi yang sedia kala zat Allah dan sifat Allah. Selain daripada zat Allah dan sifat Allah adalah hadisah lah, baharu. Selain daripada zat dan sifat Allah baharu, dan selain daripada zat dan sifat Allah yang baharu itu adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala yang baharu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipanggil perkara yang harus ada. Harus ada mana apa? Harus pada akal. Ada akal boleh terima. Contoh sekarang sedang ada. Tiada akal boleh terima sebab sebelum tu tiada, dan akan datang pun kembali tiada. Jadi harus ada. Ada. Macam sekarang ada kita, akal boleh terima. Tiada. Tiada pun akal boleh terima. Sebelum ni kita tiada, nanti tiada kembali. Dia harus ada, harus tiada. Ni perkara yang baharu, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus ada. Zat dan sifat Allah wajib. Zat dan sifat Allah adanya sedia kala. Zat dan sifat Allah wajib ada, akan tak terima sama sekali akan ketiadaan. Jadi sifat ilmu Allah sifat yang sedia kala, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bersifat ilmu nyata akan sekalian perkara sebagaimana perkara tersebut. Allah Ta'ala nyata sekalian perkara. Jadi sifat Allah ni sifat yang qadimah, nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Itu dipanggil ta'alluq ilmu, fungsi ilmu. Nyata bagi Allah, Allah mengetahui sedia kala. Sifat ilmu, sifat yang sedia kala. Allah yang bersifat ilmu mengetahui pun sedia kala. Dia akan cerita di bawah tu. Ta'alluq ilmu, ta'alluq tanjizi qadim, dengan makna Allah mengetahui sedia kala. Allah mengetahui sekalian perkara. Allah mengetahui ni bila? Sedia kala. Kalau Allah mengetahui tu baharu, sebelum tu Allah tidak mengetahui, berpegang seumpama tu kafir ijma' ulama'. Allah mengetahui tu tetap dah. Bila Allah mengetahui? Allah mengetahui sedia kala. Kalau ada perkara yang Allah mengetahuinya baharu kemudian, berarti sebelum tu Allah belum mengetahui,
berpegang seumpama itu waktu kafir, ijma' ulama. Jadi mengetahui Allah akan sekian perkara pada sedia kala. Adapun menafikan akan sifat ilmu, menafikan akan sifat ilmu yang ada di zat Allah Ta'ala, berpegang bahawa tidak ada sifat ilmu di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu akidah Mu'tazilah. Itu khilaf ulama lah, kafir ataupun fasik lagi mubtadi'. Mu'tazilah dia menafikan akan sifat ilmu di zat Allah, tetapi Mu'tazilah tidak menafikan Allah mengetahui. Dan Allah mengetahui macam mana kalau Mu'tazilah berpegang di zat Allah tidak ada sifat ilmu, Allah mengetahui dengan zat, bukan mengetahui dengan sifat ilmu. Itu Mu'tazilah. Pandai ni. Sifat wujud, kidam, baqa' itu ijma'. Sifat wujud, kidam, baqa' ijma'. Menafikan sifat wujud, kidam, baqa' tu kafir. Pada ni. Adapun sifat ma'ani, sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Ni. Menafikan kudrah, iradah sampai ke kalam, ini Mu'tazilah yang tidak dihukumkan kafir. Menafikan wujud kidam baqa', Tuhan tak ada, sah lah kafir. Tuhan ada tapi baharu, kafir. Tuhan ada tapi nanti binasalah Tuhan, macam kita lah juga, kafir. Itu jelas lah. Tetapi menafikan maknanya mereka berpegang tidak ada sifat kudrah, iradah sampai ke kalam di zat Allah. Sifat ilmu tak ada, Allah tak ada sifat ilmu, tapi Allah mengetahui dengan zat. Allah berkuasa dengan zat. Allah berkehendak dengan zat. Allah hidup dengan zat. Allah mendengar melihat dengan zat. Ini Mu'tazilah. Pandai ni. Jadi kudrah, iradah sampai ke kalam ni tidak ijma' lah di kalangan orang Islam, sebab Mu'tazilah ditolak. Adapun kita ahli sunnah ni, ilmu sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah Ta'ala. Ni nak tolak Mu'tazilah, yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan pergi hura Mu'tazilah menafikan sifat kudrah bererti berpegang Allah lemah. Mu'tazilah menafik, mana menolak sifat ilmu di zat Allah. Mu'tazilah berpegang Allah jahil, itu kafir, bukan Mu'tazilah gitu. Ini Mu'tazilah ni yang tergelincir daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tak hukum kafir. Dah Mu'tazilah menafikan sifat kudrah, tidak ada sifat kudrah di zat Allah, jatuh lemah. Dah Allah berkuasa tetapi dengan zat, bukan dengan sifat kudrah. Apa dah ni? Dan menafikan sifat ilmu, berpegang Allah jahil. Tidak, Allah mengetahui sekian perkara dengan zat, bukan dengan sifat ilmu. Itu Mu'tazilah. Adapun Allah tidak ada sifat kudrah, sifat ilmu, Allah lemah, Allah jahil, itu kafir. Itu bukan Mu'tazilah gitu. Ada ni. Jadi hak mengetahui ijma'. Orang Islam ijma'. Ahli sunnah ke Mu'tazilah ke, Allah mengetahui. Kalau berpegang Allah tidak mengetahui, itu kafir. Kalau berpegang Allah tidak mengetahui. Cuma kita ahli sunnah, Allah mengetahui dengan sifat ilmu. Mu'tazilah golongan yang terpesong, Allah mengetahui dengan zat. Dia gitu. Ada ni. Dia ginilah, macam kita lah juga. Kita ni satunya zat, satunya sifat kudrah yang Tuhan letak di kita. Jadi kita berkuasa, makna boleh bergerak diam kerana ada sifat kudrah. Bukan boleh bergerak diam tu kerana zat tubuh, bukan. Ada orang zat tubuh dia gemuk metong,
Gemuk metong tu. Gemuk debong, gemuk gitulah gemuk. Maknanya dia makan selera. Tapi semuanya orang buat belaka. Kalau kuasa tu dengan zat, tubuh molek ni kenapa tak boleh nak gerak? Dia zat dia comel, tubuh dia comel. Sifat kudrah Tuhan tak letak di tubuh dia. Sebab itulah dia kena orang buat belaka. Maknanya boleh bergerak diam berkuasa kita ni, berkuasa majazi lah. Mana boleh boleh urus diri sendiri. Sebab apa? Sebab Tuhan letak dah kudrah di tubuh kita. Boleh urus diri sendiri. Koda-koda je. Sebab kudrah yang Tuhan letak tu kudrah yang sikit lah kita kata. Kudrah yang lemah lagi. Kalau kudrah yang kuat ni boleh lah. Macam biasalah hidup dia ni. Tapi nak ceritanya, kita ni boleh bergerak diam bukan dengan zat, dengan sifat kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita. Dia panggil kudrah hadisah, kudrah yang baharu. Sifat kudrah Allah, kudrah yang qadimah, yang sedia kala. Sifat kudrah kita, kudrah hadisah, kudrah yang baharu yang Tuhan letak di tubuh kita. Tapi nak ceritanya, kita berkuasa ni dengan zat ke dengan sifat kudrah? Dengan sifat kudrah, bukan dengan zat. Dengan sifat kudrah, bukan dengan zat. Kalau dengan zat tadilah, dia makan selera, makna tubuh segar. Tak ada kata tinggal kulit tinggal tulang. Tu hak tak boleh nak makan. Hak tinggal kulit tinggal tulang. Hak makan sedap ni, makna tubuh molek. Kadang-kadang nak cara tu pun jadi berat sikit lah. Sebab tubuh sedap. Nak akad tu barang-barang tak payah nak akad. Tapi makna kalau kuasa dengan zat tubuh comel, kenapa tak boleh gerak? Sebab kuasa bukan dengan zat, kuasa dengan sifat. Ada ni. Ini contoh kita lah. Mu'tazilah dah kita lain, hak Tuhan lain. Tuhan kuasa bukan dengan sifat kudrah. Mengetahui bukan dengan sifat ilmu. Kuasa dengan zat, mengetahui pun dengan zat. Kita tak ni. Sifat ilmu ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui sekian perkara sebagaimana perkara tersebut. Manapun ni Allah mengetahui akan perkara yang sebagaimana pada wakil, pada sebenar-benar. Dia kalau mengetahui, dikatakan mengetahui, tapi wakil sebenar-benarnya, nafsul amri sebenar-benar sebalik. Kalau kita, dia panggil jahil murakkab. Kalau kena kita lah. Pada ni, Allah mengetahui segala perkara sebagaimana perkara tersebut. Kalau mengetahui tetapi perkara tersebutnya sebalik, tidak tepat pada wakil, tidak tepat pada nafsul amri, diri perkara tak tepat. Kalau kita dipanggil jahil murakkab, bukan jahil saja. Ada ni. Sebab apa dia panggil jahil murakkab? Kita mengetahui akan satu perkara, tapi apa yang kita tahu tu tak sebenar. Makna tak tahu dia panggil. Tak tahulah. Kalau tahu sungguh mesti betul, mesti tepat. Apa panggil tahu? Ke kalau tak tepat panggil tahu juga? Saya tahu kena salah. Panggil tahu juga salah. Salah tak tepat tu panggil tahu ke? Panggil tak tahu. Dah salah tahu apa? Tak tepat tahu apa? Tapi dalam keadaan tak tahu, tapi rasa tahu. Mana apa ni? Tak tahu dan tak tahu bahawa diri tak tahu. Dua kali tak tahu tu murakkab tu bersusung. Faham tak ni? Satunya tak tahu. Dia kata tahu macam mana tidak tepat. Salah, tak orang tahu. Tapi dia tak sedar, dia tak tahu. Jadi dua kali tak tahu. Tak tahu sebenarnya, tapi dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Dia rasa macam dia tahu. Ni panggil jahil murakkab. Kalau jahil basit, jahil selapis ni, dia tak tahu serta dia tahu bahawa dia tak tahu. Tu senang kira. Ada ni. Dia tak tahu. Dan dia tak tahu. Dan dia tahu bahawa dia tak tahu. Senang. Arti dia apa? Jahil basit, jahil selapis. Murakkab ni tak tahu, kemudian tak tahu bahawa
dirinya tak tahu. Dia rasa macam dia tahu. Jadi kalau mengetahui tapi tidak tepat dengan wakil, dengan nafsul amri, dipanggil jahil murakkab. Allah mengetahui sebagaimana perkara yang tersebut. Mana Allah mengetahui ni dengan pengetahuan yang tepat. Apa dia panggil mengetahui. Kemudian Allah mengetahui segala yang wajib, segala yang mustahil, dan segala yang harus, dan segala yang mustahil. Yang wajib, zat dan sifat Allah, Allah mengetahui. Yang harus, zat dan sifat makhluk, Allah mengetahui. Yang mustahil, Allah mengetahui juga. Ada Tuhan yang kedua, Allah mengetahui bahawa Tuhan yang keduanya tak ada. Anak bagi Allah, Allah mengetahui bahawa anak bagi Allahnya tak ada. Isteri bagi Allah perkara mustahil, Allah mengetahui isteri bagi Allah tak ada. Dia panggil apa tu? Mengetahui perkara yang mustahil. Apa perkara mustahil? Tuhan yang kedua. Apa perkara mustahil? Anak, isteri bagi Tuhan. Jadi mengetahui yang mustahil ni kena letak ayat gini. Mengetahui Tuhan yang kedua tak ada. Mengetahui anak Tuhan tak ada. Mengetahui isteri Tuhan tak ada. Nanti dipanggil mengetahui yang mustahil. Apa beza dengan mengetahui tak ada Tuhan yang kedua? Mengetahui tak ada anak. Mengetahui tak ada isteri. Sama tak? Tadi mengetahui Tuhan yang kedua tiada. Mengetahui anak bagi Tuhan tiada. Tuhan mengetahui isteri bagi Tuhan tiada. Dengan Allah mengetahui tiada Tuhan yang kedua. Allah mengetahui tiada anak bagi Tuhan. Sama tak? Tak sama. Sebab Tuhan yang kedua mustahil. Anak mustahil. Isteri mustahil. Tahu perkara mustahil kena sebut mustahil lah. Tahu Tuhan yang kedua tak ada. Baru tu. Tahu anak tak ada. Oh, tahu yang mustahil. Kalau tahu tak ada Tuhan yang kedua, tak ada anak, tak ada isteri, tak ada anak, dan tak ada Tuhan yang kedua, tak ada anak, tak ada isteri, mustahil ke wajib? Tak ada Tuhan yang kedua, mustahil ke wajib? Tak ada Tuhan yang kedua, mustahil ke wajib? Wajib lah. Ke pening pula. Tak ada Tuhan yang kedua, itu wajib bukan mustahil. Tak ada anak tu wajib bukan mustahil. Tak ada isteri tu wajib bukan mustahil. Jadi contoh, Allah mengetahui segala yang mustahil. Mengetahui tak ada Tuhan yang kedua, tu mengetahui yang wajib. Ayat pun kena main juga. Dok sekarang ni, apa contoh Allah mengetahui akan segala yang mustahil? Allah mengetahuilah tak ada Tuhan yang kedua. Allah mengetahui tak ada anak bagi Tuhan, bagi Allah Ta'ala. Allah mengetahui tak ada isteri bagi Allah Ta'ala. Mengetahui tak ada Tuhan yang kedua tu mengetahui mustahil ke? Tak ada Tuhan yang kedua tu mustahil ke? Tu wajib. Tak ada anak tu mustahil ke? Tu wajib. Tak ada isteri? Wajib. Dah tu contoh mengetahui yang wajib, bukan mengetahui yang mustahil. Dah contoh mengetahui mustahil, kena sebut yang mustahil ni. Mengetahui bahawa Tuhan yang kedua tak ada. Tu mengetahui yang mustahil. Guna ayat. Dan sekarang ni Allah mengetahui yang wajib, Allah mengetahui segala yang harus, Allah mengetahui segala yang mustahil. Mana contoh yang mustahil? Tuhan yang kedua. Mana contoh yang mustahil? Anak. Mana contoh yang mustahil? Isteri bagi Tuhan.
Jadi mengetahui mustahil kena sebut yang mustahil lah. Mengetahui bahawa Tuhan yang kedua tak ada. Betul. Mengetahui bahawa anak bagi Tuhan tak ada. Itu mengetahui mustahil. Mengetahui akan isteri bagi Tuhan, ni mengetahui mustahil. Tak ada. Tak ada ni barulah bertepatan. Kalau mengetahui Tuhan yang kedua ada, tu jahil murakkab. Ada ni. Sekarang ni mengetahui Tuhan yang kedua. Tuhan yang kedua ni wakil dia sebenar dia macam mana? Tak ada. Tak ada lah dia mengetahui. Tapi kena letak mengetahui Tuhan yang kedua. Tuhan mengetahui ni sebagaimana hak sebenar-benar. Hak sebenar Tuhan kedua ada ke tak? Tak ada. Jadi mengetahui Tuhan yang kedua tak ada. Baru tu contoh mengetahui perkara yang mustahil. Tapi kalau bahasa standard luluh ke tak? Buat gitu. Tak luluh bahasa standard. Inilah contoh hak kita lah. Hak kita. Contoh dia ni contoh macam mana? Kita kata dia tak ada pasangan lah. Isteri, ayat boleh tak ayat? Mengetahui isteri tak ada baginya, boleh? Kena mengetahui tiada isteri. Ayat-ayat boleh tak letak mengetahui isteri tiada baginya. Dia sedarlah dia isteri tak ada. Ayat boleh terima tak ayat? Ayat bahasa Malaysia lah boleh terima. Ni kita kan nak bicara hak makhluk ni, tapi nak ayat boleh tak? Dia mengetahui, dia sedar bahawa dia tak ada isteri. Boleh tak ayat dia mengetahui dan sedar bahawa isteri tak ada baginya? Bahasa Malaysia lulu ke tak? Tak lulu dia kena mengetahui dan sedar bahawa dia seorang diri tak ada isteri. Dia mengetahui sedar dia seorang lagi isteri tak ada baginya. Wali kalau buat rencana, cikgu pakoh salah dah. Tapi kalau kita nak misal perkara mustahil, kena letak perkara mustahil lah. Jangan letak perkara wajib. Tak ada Tuhan yang kedua tu wajib. Tak ada anak bagi Tuhan, itu bukan mustahil, itu wajib. Tak ada anak, wajib lah. Tak ada isteri, wajib lah. Jadi sekarang ni mengetahui yang mustahil, kena datangkan contoh mustahil lah. Tuhan yang kedua mustahil, anak bagi Tuhan mustahil, isteri bagi Tuhan mustahil. Mengetahui yang perkara yang mustahil, mengetahui Tuhan yang kedua tak ada, mengetahui anak tak ada, mengetahui isteri bagi Tuhan tak ada. Itu apa panggil contoh mengetahui perkara yang mustahil. Mana contoh mengetahui perkara mustahil? Mengetahui tak ada Tuhan yang kedua. Tak ada Tuhan yang kedua, mana mustahil tu wajib. Mana? Tu ayat kitab je lah. Pegangan macam sebut sebelum ni lah. Panjang bicara dalam kitab Faridatul Faraid berkait kata yang sifat ilmu. Pegang tetap dah. Memang kita berpegang Allah qadim, sifat ilmu pun qadim. Kita berpegang sifat ilmu ada di zat Allah Ta'ala. Kita berpegang Allah sifat ilmu mengetahui segala-gala perkara. Itu pegang kita tetap dah. Dan kita berpegang Allah mengetahui mesti bertepatan. Kalau mengetahui hak yang berlakunya sebalik, tu jahil murakkab, bukan panggil mengetahui. Kita pun jadi buruk uduh dah kitanya. Jahil satu dah, murakkab pula satu lagi. Pada ni. Kemudian memang kita berpegang Allah mengetahui pada sedia kala. Takkan kita berpegang Allah mengetahui kemudian Allah mengetahui sedikit, akhirnya banyak Allah mengetahui. Tak ada berpegang begitu. Kita pasti berpegang Allah sahih dah mengetahui segala-gala. Bila Allah mengetahui? Sedia kala. Bukan sampai masa berlaku Allah mengetahui. Berlaku baru Allah mengetahui. Tu kita. Berlaku baru kita tahu. Kita tahu pun tak betul-betul pun. Lepas berlaku dah, kita tahu pun kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Tapi mengetahui kita baru sedikit demi sedikit.
Kita berpegang Allah mengetahui sekalian sedia kala. Itu pegangan kita. Dan Allah mengetahui begitu, begitulah perkara yang berlaku. Pegangan kita gitu dah. Hak wajib Allah mengetahui zat dan sifat Allah. Hak haruh Allah mengetahui zat dan sifat makhluk. Hak mustahil pun Allah mengetahui. Cuma contoh Allah mengetahui yang mustahil itu contoh yang tak tepat. Tak apalah tunya. Allah mengetahui akan zat dan sifat, mengetahui akan zat dan sifat Allah yang wajib, zat dan sifat makhluk yang baharu, yang harus ada, dan juga yang mustahil, dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Saya sebut mengelepaskan, dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak ada penghujung. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Kemudian apa yang berlaku kepada kita ni selepas dibangkitkan di hari akhirat pun tidak ada penghujung juga. Apa yang akan berlaku, ahli syurga pun tidak ada penghujung, ahli neraka pun tidak ada penghujung. Mana apa yang akan berlaku di syurga dan neraka Allah mengetahui. Sekaliannya, sekalian Allah mengetahui. Allah mengetahui bila? Sedia kala Allah mengetahui. Dah apa yang akan berlaku di syurga neraka tidak ada penghujung, Allah mengetahui macam mana? Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Pada ni, apa yang berlaku di syurga neraka kan kekal selama-lamanya, dikekalkan oleh Allah. Maknanya apa yang akan berlakunya tak ada penghujung. Allah mengetahui ke tak? Bukan setakat Allah mengetahui, yang berlaku di syurga neraka tu pun qada dan qadar Allah yang tidak ada penghujung. Dia gitu. Jadi kita bicara ilmu. Jadi apa yang berlaku di syurga tu datang daripada kudrah dan iradah Allah. Ta'alluq kudrah dan iradah Allah yang tidak ada penghujung. Ketentuan Allah tidak ada penghujung. Ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz itu hanya sampai takat qiyamah sahaja. Apa yang qalam tulis di Lauh Mahfuz, kemudian malaikah catat di suhuf malaikah, hanya sampai setakat qiyamah sahaja. Tapi ketentuan Allah pada azal tidak ada penghujung, sebab apa yang akan berlaku di syurga neraka adalah datang dari kehendak Allah. Kemudian Allah melakukan sekarang ni atas dunia. Allah yang lakukan ni, apa yang Tuhan lakukan ni berpanjangan. Di syurga pun Allah yang lakukan. Mana apa? Perbuatan Allah tidak ada penghujung. Ketentuan Allah tidak ada penghujung. Allah menentukan pada azal, Allah perbuat. Sekarang ni Allah buat sekarang lah. Pada ni Allah buat sekarang sampai kiamat, sampai tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali sampai di mahsyar, Allah perlakukan semua tu. Sampai di syurga neraka Allah perlakukan semua. Jadi perbuatan Allah yang bersifat dan kudrah tidak ada penghujung. Jadi ta'alluq kudrah ilmu, ta'alluq kudrah iradah ilmu tidak ada penghujung. Ada ni. Bukan ilmu saja ni, kita bicara ilmu lah, tidak ada penghujung. Yang kita bicara melepasnya sifat kesempurnaan bagi Allah, tidak ada penghujung bilangannya, dan Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Sama ada kalau kata 1 bilion banyak, tapi kalau bilang habis. 1 trilion banyak, kalau bilang habis. 1 trilion ni 1000 bilion. Dah. 1000 juta 1 bilion, 1000 bilion 1 trilion, 1000 trilion tak ada dah. 1000 ribu juta, tahu tak 1000 ribu? 1000 ribu juta. Tak ada orang bilang 1000 ribu. 999,000, lepas tu 1000 ribu juta lah. 1000 juta 1 bilion, 1000 bilion 1 trilion, 1000 trilion. Ada orang kata 1000 trilion tidak ada penghujung bilangan. Kenapa tidak ada penghujung? Adalah penghujung. Dah 1000 trilion ni bilanglah, ada penghujung.
Lambat tu taklah lambat. Kita pakat bagi ramai-ramai, kita pakat bilang. Adalah penghujung walaupun 1000 trilion pun. Tapi sifat kesempurnaan bagi Allah tidak ada terhingga bilangannya. Bukan 1000 trilion. Sebab 1000 trilion tetap ada penghujung bilangan. Lambatlah nak habis bilang. Lambat tu cerita lain. Tapi tetap ada kesudahan bilang tu. Adapun sifat kesempurnaan bagi Allah tidak ada penghujung bilangannya. Allah mengetahui satu-satu sifat kesempurnaan bagi Allah dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Itu bicara berkaitan dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui ini nyata atas wajah meliputi, atas jalan tafsil, atas wajah ni atas jalan lah. Atas wajah ni asalnya muka. Atas jalan meliputi. Meliputi ni ke semua dah. Cuma saya mengaji ni meliputi, saya tulisnya cerak sekaligus. Cerak sekaligus. Apa maksud cerak sekaligus? Tuan tahu. Dah tuan tahu sedia kala kan sekaligus lah. Tuan tahu sedia kala sekaligus lah. Kita tahu macam mana? Kita tahu yang baru. Tapi kita tahu satu bertambah. Itu pun kurniaan daripada Allah Ta'ala tu. Adapun Allah Ta'ala tahu ni secara sekaligus sedia kala dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Kemudian atas jalan tafsil. Tuan tahu ni atas jalan satu-satu. Atas jalan satu-satu. Hak ni hak berbeza dengan puak-puak falsafah. Puak-puak falsafah Allah Ta'ala mengetahui secara ijmal juga, bukan tafsil. Allah Ta'ala mengetahui secara kulli saja, bukan secara juz'i. Makna apa ni? Allah Ta'ala mengetahui, contoh. Allah Ta'ala mengetahui ni puak falsafah kapi. Allah Ta'ala mengetahui umpama kata pasir banyak. Allah Ta'ala mengetahui umpama daun kayu banyak. Tapi berapa butir pasir, berapa helai daun, Allah Ta'ala tidak mengetahui. Kalau hanya mengetahui secara kasar begitu, kita pun tahu pasir banyak. Kita pun tahu daun kayu tu banyak helai. Tiba-tiba pasal apa berpegang, Allah mengetahui pasal tu. Tak, Allah mengetahui atas jalan tafsil. Satu-satu Allah mengetahui. Pada ni. Pasal apa dah? Allah mengetahui secara kasar sahaja, sekuli, secara umum saja. Tu falsafah kapi lah. Pok falsafah hok pakai otak semata-mata, hok kapi. Macam mana Tuhan nak tahu satu-satu butir pasir sebab banyak. Lagipun Allah Ta'ala tahu apa banyak-banyak pasir, tak ada guna pun bagi Allah Ta'ala nya, dia buat pasal dia. Buat pasal dia kan, nak tahu pasir banyak kena bilang, tak ada pedah. Allah tak payah bilang sebab Allah yang buat. Bukan Allah yang buat, Allah yang kehendak pada azal akan ada pasir. Sebab masa Allah yang buat pasir tu, dan Allah kehendak pada azal akan ada pasir, Allah tahulah. Allah kehendak tu pasir banyak mana. Allah tahu dan Allah kehendak pasir akan ada berapa trilion, besar kira lah. Sampai masa ni pasir ada trilion ke, 1 trilion buat apa? Memang hak Tuhan yang buat. Jadi Tuhan mengetahui satu-satu pasir ke, daun ke, itu kehendak Allah pada azal. Akan ada daun yang banyak. Allah mengetahui lah berapa trilion daun. Sampai masa daun tu ada, Allah yang buat. Allah yang jadikan daun tu. Allah yang tukarkan warna daun. Allah yang gugurkan daun. Ni kan perbuatan Allah belaka, kan keesaan pada perbuatan. Jadi Allah Ta'ala mengetahui lah satu-satu. Sebab apa? Sebab dia kehendak, dia buat. Dan Allah mengetahui pada azal. Pandai ni.
Jadi pok falsafah ni ada payah Allah tu. Keluar dalam kayu pun jadi sendiri je. Dah pokok bila ada air, ada apa semua, keluarlah daun. Bukan Allah yang lakukan. Tu falsafah belaka tu. Tak ada. Mana daun kayu tu maknanya keluar dengan sendiri je. Bukan perbuatan Allah. Keluar dengan sendiri bukan perbuatan Allah. Daun kayu tu berubah warna apa semua, bukan perbuatan Allah. Sampai masa luruh, bukan perbuatan Allah. Berlaku secara alam semula jadi. Itu falsafah kafir ijma' ulama. Tidak ada kait dengan kudrah dan iradah Allah. Tahu Allah pun bukan tahu semua. Allah Ta'ala tahu daun tu banyak. Ni memang kafir lah puak ni. Ada ni. Dan kalau ada matahari, daun tu akan jadi hijau. Kalau terlindung dengan matahari, daun tu akan jadi kuning, contohlah. Jadi hijau kuning tu tak ada, bukan Allah tu. Itu alam semula jadi, tabiat semula jadi. Semula jadi warna apa sekalipun tidak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Itu kafir ijma' ulama. Pegang kita daklah itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hijau ke, jadi kuning ke, kering luruh ke, kesemuanya perbuatan Allah. Allah mengetahui secara satu-satu, Allah yang kehendak kesemuanya, Allah yang lakukan kesemuanya. Qudrah, iradah, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan kita lah. Pegangan kita. Tapi kalau kita tengok ke pokok kita tanam, segar molek. Sebab apa? Kena cahaya matahari. Sebab apa? Kita pun sirang sokmo, baja kita baja. Jadi pokok pun jadi subur. Sebab apa? Sebab tadilah kita jaga molek. Mana qada dan qadar? Tak ada diingatan hati, tak ada salah apa pun. Tak ada salah apa kita orang awam ni pegang kita. Tak usah duduk kosek lah. Sekalian adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dah ingat kita orang awam yang lalai. Yang pentingnya kita ingat akan hukum hakam Allah. Mana hak kewajipan zahir dan batin, mana ke hak larangan zahir dan batin. Hak kita nak kena ingat sokmo. Kena ingat sokmo lah. Hak zahir ni ada ingat sokmo. Hak zahir ni macam semayang, tu jelah. Hak batin ni lah syukur kena sentiasa, redha kena sentiasa, khauf kena sentiasa. Dia tak ada masa. Adapun kewajipan hak zahir semayang ada masa. Hak puasa nantilah ada masa Ramadan. Tapi kalau hak kewajipan hak batinnya sentiasa. Maksiat zahir tak ada lah kita kata. Kena jaga mata, telinga gitulah. Lepas tu maksiat zahir. Maksiat batin, riak, wujud, takabur. Maksiat zahir ni kadang-kadang tua ni dikurang sikit lah. Maksiat mata, telinga, lidah. Tapi kalau tua pun sama juga. Ni 40 tahun ke atas kan. Dia kata dia ada apa dah. Dia kata dah 40 tahun ke atas, mata, telinga, lidah pun tak jaga-jaga. Tak ada dah. Waktu mudah jaga hak zahir, hak batin. Riak, wujud, takabur ni bawa matilah kalau tak mujahadah. Hak tu nak kena ingat. Hukum akang tu. Dah ingat Allah yang jadikan pokok ni jadi segar. Tu bukan bab pegangan hak tu. Mana ni? Tu bukan bab pegangan. Jangan pula dah ingat tercabut iman. Tercabut akidah. Akidah tak cabut dah. Tercabut akidah. Duit tak ada, pusing lalu dah. Tercabut akidah. Dia tak reti akidah tu apa. Akidah ni sipu. I'tikad tak i'tikad, akdun ni sipu. Macam akad itulah. Akad jual beli, akad nikah. Mana apa tu? Ikat. Tapi boleh putus balik. Jual beli kita boleh putus balik. Akad nikah mana apa? Ikat dah. Ayo, tu boleh cerai. Ni etikad ni dak dah. Ikat mati dah duduk sini.
Tak cabut dah etikadnya. Cuma etikad tu kuat ke, lemah ke, gitu je lah. Ni siapa ke tak ada duit, cabut akidah. Sebab apa? Sebab jadi rusing. Seolah-olah duit lah yang menyenangkan. Senang susah kita ni hak Tuhan belah ke, bukan duit. Cabut akidah. Tak kenal akidah ni apa barangkali. Bab pegangau tak konsep dah. Hak Tuhan belah ke. Tapi diingatan kita juga tadilah matahari, air yang kita siram, baja yang kita bubuh. Tapi yang berlaku semua tu adalah perbuatan Allah. Jadi hijau, jadi kuning, jadi kering, jadi luruh. Luruh ni zahirnya kerana ditiup oleh angin. Dah ada. Itu hak perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana nyapuh molek-molek Allah. Tak dang naik atas rumah. Mari angin luruh pula. Kan dia nyapu dah tadi kan. Dia nyapu bersih dah halaman rumah habis dah. Daun kayu kering disapu habis dah. Maknanya tak sempat naik atas rumah, angin tiup pula, luruh pula lah. Maka keluarlah mulutnya, tak dang naik atas rumah, luruh pula dah. Maknanya bukan marah ke angin, cakap saja. Marah ke angin ni dimaki angin lah. Natang angin ni, gitu dah. Kau panggil natang. Marah ke angin. Ya, dia orang marah ke tu. Dah tahulah dia bukan dia marah, dia latah barangkali. Angin mari kuat. Angin nampak angin tu. Apa angin? Dia buat keluar ni silap gayung dia. Orang nak lari, dia nak ni. Tu mungkin dia latah barangkali. Dia nak gayung. Orang tarik dia lari nah angin tu. Kuat. Dia nak berlawan, dia nak terkajang angin tu macam tak tahulah. Dia keluar ni bunga silap dia tu. Nak lawan angin. Jadi bukan mau angin, cuma bunyi Allah. Tak ada nak tahu rumah angin tu siapa pula. Maknanya halaman rumah. Ada lalu kawan dia bunyi. Apa kamu ni? Kapi tu. Apa kapi? Angin dia bekas apa? Tuhan yang menggugurkan daun kayu, bukan angin. Kawan dia kata syirik ke dia. Ni salah pengajian ni. Jadi sapu. Mana duk tanah lagi ni. Angin tiup, jadi daun tu luruh lah. Dia bunyi lah, bukan bunyi nak sunguk ni. Tak ada nak tahu rumah. Mana daun luruh pula. Mana luruh kenapa? Kerana angin tiup. Kawan dia kata tak ada Tuhan syirik. Yang meluruhkan daun kayu bukan angin, Allah Ta'ala. Tu pegangan. Tu cakap asbab, tak ada salah pun. Dia bersyirik, tak ada Tuhan kafir kawan dia. Sebab apa? Sebab kata angin yang meluruhkan daun kayu berpegang, angin lah yang berbekas. Tak ada orang pegang gitu. Kita orang berakidah belaka kan. Hak Tuhan belaka buatnya. Dah cakap angin, cakap asbab. Ada ni. Tak ada. Benda berlaku secara tabiat tidak ada kita. Kita orang Islam yang beriman tidak ada perkara berlaku cara Tuhan. Macam puak falsafah kafir. Tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Tuhan pun tak tahu banyak mana daun kayu yang ada dalam hutan. Tuhan tak tahu. Lepas tu jadi hijau, jadi kuning, jadi kering dulu. Tak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semula jadi je. Tu falsafah kafir. Mana Tuhan tak tahu banyak mana daun dan apa yang berlaku di daun pun tak ada kena-kena dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya falsafah kafir. Kita berpegang Tuhan tahu sekalian, dan apa yang berlaku di daun kayu tu semuanya adalah datang daripada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu pegangan kita. Dia puak falsafah kafir ni, alam ni qadim, tu puak falsafah kafir belaka lah tu. Puak falsafah kafir. Tapi antara tak ada cara hak berlaku cara tabiat. Tu falsafah kafir lah. Tidak ada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tak tahu pun. Bukan tak tahu secara tafsil. Allah Ta'ala tahu tapi bukan tahu cara tafsil. Tadilah Allah Ta'ala tahu daun banyak sekat tu je. Banyak mana? Allah tak mengetahui. Kita tak dengan jalan tafsil. Tuhan tahu secara satu-satu, Tuhan tahu secara detail.
Saya detail secara terperinci lah, kata tafsil. Bukan cara ijman. Cara ijman ni tahu secara borong, tahu cara ringkas. Tu dah. Allah Ta'ala tahu cara tafsir, Allah Ta'ala secara juz'i. Satu juz tu Allah Ta'ala mengetahui, bukan cara kulli ni cara umum je. Tu pahaman pok falsafah hak kafir. Tuhan tak tahu dan berlaku cara tabi'i, berlaku semula jadi. Alam semula jadi. Kita bercakap alam semula jadi ni bercakap asbab. Perjalanan alam, perjalanan musim, perjalanan macam-macam lah. Musim ni kan perjalanan orang mengaji ilmu apa tu, ilmu kaji cuaca ke kaji apa tu, ilmu ke apa panggil kita, dia kajilah, kaji ni, kaji ilmu alam ke, ilmu alam ke apa panggil ni, kan dulu kan ilmu hisab, ilmu alam, dia ni panggil apa, ilmu alam apa, geografi. Itu dulu ilmu alam. Jadi hak bicara ni geografi lah. Duk bicara ni. Bicara hak planet ke apa semua. Bicaralah itu asbab belaka ilmu zahir. Semua tu kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Kaji banyak mana pun tak ada salah. Tapi kita orang Islam, kajian kita bertuhan. Orang kafir, kajian mereka tidak bertuhan. Tu je bezanya. Orang Islam kaji apa kejadian Allah ni boleh pahala pula. Sebab menambahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir dia kaji tak ada Tuhan. Tak ada salah pun kaji. Lepas tu maka musim begini, alam ni. Mana apa cakap asbab. Bukan alam sebagai orang kafir. Orang kafir memang alam sungguh. Dia tak ada Tuhan. Ni. Kan biasa dengar kan sains dia cerita begitu begini. Mana? Tapi dia cerita ada kait kepada kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita sains kait kepada kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Puak kafir ni sains memang tak ada Tuhan. Dia puak kafir. Sains yang sama tapi tak samanya sebab orang Islam ada iman, ada akidah. Mana pusing sains apa semua, disandar kepada kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan ilmu tu boleh keluar ramalan tu dah. Ramalan cuaca keluar daripada mana? Ramalan cuaca tu lah. Keluar daripada kajian gitulah. Ramalan. Bukan ahli nujung ni. Ramalan ahli nujung tu dia tu dengan jin, dengan syaitan. Ni ramalan ilmu zahir. Siapa ke? Ramalan tu syirik belaka. Melainkan kena letak insya-Allah baru tak syirik. Allah. Dah hak baca ramalan ada tak dalam teori ramalan cuaca? Ada. Ada tak insya-Allah? Tak ada. Tak ada insya-Allah. Syirik ya. Dia kata syirik. Sebab apa? Sebab tak ada insya-Allah. Dah ramalan. Pandai ramalan. Oh, ramalan dia tahu dah berlaku. Tahu berlaku dak panggil ramalan pula. Ke tak faham ramalan? Ramalan ni mungkin berlaku, mungkin tak. Oh, dia ramalan tu dia kata berlaku. Ramalan, tak faham bahasa. Ada ni, orang apa? Dak reti bahasa. Bukan dak reti bahasa kau aja, dak reti bahasa. Bahasa ramalan tu ramal. Boleh berlaku, boleh tak berlaku. Tapi tak boleh kata awak ramalan. Syirik malaikat letak insya-Allah. Kena royak ke radio. Kena letak insya-Allah. Dah ni tak ada insya-Allah ni. Allah ramalan pun jadi syirik jadi apa? Mana cerita asbab. Tapi bab pegangan tu awal-awal. Bukan kata nak belajar sains, nak belajar geografi. Kita nak belajar fiqh pun kena ada akidah. Kita nak belajar fiqh kena berakidah. Dah fiqh kan? Air berubah, bergiam. Berubah dengan tanah, berubah dengan teh, berubah dengan milo, berubah dengan benda najis. Berubah macam-macam. Tu makhluk air bekas belaka. Air tu berubah qada-qada mana tanah yang merubahkan. Bukan teh milo yang merubahkan. Bukan najis yang merubahkan. Tak Tuhan belaka. Tapi kita fiqh kata mana? Tak ada Tuhan. Tak ada pun insya-Allah Tak ada Hak makhluk belaka.
Dan macam mana tu? Ilmu pekoh. Ilmu pekoh kan ada akidah. Oh, banyak dalam pekoh agak. Pakaian yang menutupi aurah. Pakaian yang menutupi aurah. Syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang menutupi aurah dengan menutupi aurah dengan sesuatu yang menegah daripada warna kulit tu. Mana apa ni? Menutupi aurah dengan pakaian. Pakaian yang menutupi aurah. Itu pekoh syarat sah sembahyang. Adakah pakaian yang menutupi aurah? Berpegang semata-mata pakaian yang menutupi aurah yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, kafir ijma' ulama. Ada ni. Berpegang pakaian yang menutupi aurah. Ni, kita ni pakai pakaian ni kan menutupi aurah ni kan. Kalau tak pakai pakaian terdedah aurah, tak ada orang mari tempat gini. Hak nak sembahyang kena berpakaian menutupi aurah. Kalau berpegang dengan tabiat, dengan zat pakaian tu semata-mata menutupi aurah yang langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, tu kafir ijma' ulama, tu tabiat dipanggil. Tapi kita pekohnya menutupi aurah dengan sesuatu, dengan pakaian ya. Adakah pakaian dia bekas? Ada. Tuhan belaka. Satu pekoh. Ilmu sains ke ilmu geografi pun samalah. Nak mengaji tetap kena ngaji tauhid dulu. Hak pekoh pun ngaji tauhid dulu. Tak nanti belajar sains geografi, kalau tak ngaji akidah awal-awal tak betul dah pegangan. Awal-awal tak betul dah lah. Sebab zahirnya macam mana? Zahir putuh, luka, bisa. Zahir panah, angu, api. Hak zahirnya makan, kenyang. Hak zahirnya minum air, hilang dahaga. Hak zahirnya gitulah. Keluar matahari. Hak zahirnya jemur, kering. Zahirnya gitulah. Kalau berpegang yang berlaku tu secara tabiat semula jadi, yang langsung tidak berkait dengan iradah Allah, memanglah kafir ijma' ulama. Mana bukan ngaji sains geografi, mana dengan kehidupan yang ada sekarang ni, hak zahirnya macam mana. Tapi yang melakukan perbuatan Allah gaib, tak nampak. Hak nampaknya perbuatan pisah, perbuatan api gitu nampaknya. Perbuatan nasi, kerana air, kerana panah matahari. Padahal panah tu Allah yang jadikan panah, bukan matahari. Kering tu Allah jadikan kering, bukan panah tu yang mengeringkan. Tu pegangan kita, tu tak ada waktunya. Malah kalau tak kemah bab pegangan, bukan kata belajar sains ke geografi ke, tak ada akidah daripada awal. Mana akidah tetap dah. Bukan ngaji sains, ngaji geografi. Nak ngaji pekoh pun kena ada akidah. Sebab dalam pekoh tak ada sebut Tuhan pun. Sesuatu yang menegah air sampai kepada anggota wudu. Umpama getah, umpama sisik, getah sisik di tangan, berwuduknya tertegah air, tak rata air. Kenapa tak rata air? Kerana ada getah. Kenapa tak rata air? Kerana ada sisik. Getah sisik ni bekas ke? Tak rata air tu Tuhan yang buat. Bukan getah tu yang halang, bukan sisik yang halang, tapi kita pekoh kata getah sisik itulah yang menyebabkan terhalang air daripada meratai anggota wuduk umpama tangan. Tu pekoh. Cerita zahir apa panggil? Pegangan tauhid mula-mula, akidah mula-mula. Hidup usim bab ilmu sains. Ilmu sains tu bukan kata ilmu sains, kita kena akidah hak permulaan. Sebab zahirnya asbab belaka. Zahirnya asbab belaka. Cakap asbab lah. Kalau hujan, sejuk, basuh, kalau panah molek, panah, batu bergambar, cakap asbab belaka. Pegangan tetap. Hak tak ada Tuhan ni pok falsafah, tak ada. Apa yang berlaku semuanya tak berkait dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah tak mengetahui pun secara tafsil. Allah mengetahui secara umum sahaja. Jadi mengetahui atas jalan tafsir dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Dahulu tersembunyi berarti mengetahuinya baru.
Jadi mengetahui Allah tanjizi qadim, mengetahui sedia kala. Sebab apa? Sebab ketiadaan dahulu tersembunyi. Ayat kitab klasik tu kan. Klasik lah. Dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Kita dahulu tersembunyi, sekarang baru nyata. Pada ni, dahulu tersembunyi, sekarang nyata. Nyata pun, nyata begitulah. Nyata balang-balang, belang-belang. Belang ke balang? Belang. Belang. Balang? Balang-balang. Warna. Makna tahu kita nyata tapi nyata. Gitulah. Nyata pun kadang-kadang tak lama. Tapi makna apa? Nyata ke apa ke? Dahulunya tersembunyi. Allah Ta'ala mengetahui dengan ketiadaan dahulu tersembunyi, dengan makna Allah mengetahui sedia kala tanjizi qadim. Maka baginya, bagi ilmu, satu takluk jua, iaitu takluk tanjizi qadim. Atau mana apa tu? Dengan ketiadaan dahulu tersembunyi, dengan makna Allah mengetahui sedia kala. Zat Allah qadim, sifat ilmu Allah qadimah, sedia kala. Mengetahui pun sedia kala, tanjizi qadim. Dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Maka baginya satu ta'aluk jua, iaitu ta'aluk tanjizi qadim. Tanjizi mengetahui qadim sedia kala. Wallahu a'lam.